Tak senyum sikit Ustaz. Ya. Selfie sekejap. Senyum sikit. Belum kita tak senyum lagi. Okey Ustaz. Okay. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas. Ya ayyuhan nas ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala la ta'ala fil kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Tuan-tuan, puan-puan, muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan selamanya kita merafakkan setinggi-tinggi syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang telah dianugerahkan pada kita, nikmat kehidupan, disihatkan daripada segala kesakitan, dilapangkan daripada segala kesibukan, diberikan kekuatan, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Himpunkan kita pada pagi hari ini, memulakan kehidupan kita pada pagi hari ini setelah sama-sama kita menyempurnakan pada subuh secara berjemaah. Kemudian kita duduk sebentar dalam satu majlis kuliah tazkirah secara online, dan mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini mengundang barakah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih lagi diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan perjalanan hidup kita, dan mudah-mudahan segala amal baik yang telah kita usahakan, ibadah yang telah kita sempurnakan, diterima, dicatatkan di antara amal-amal soleh yang melayakkan kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan, muslimat rahimakumullah, kita mulakan kuliah kita pada pagi hari ini dengan kita membacakan mulut kita Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan sahabat, dan juga pada kedua ibu bapa kita, kaum kerabat kita, saudara mara kita, adik-beradik kita, sama ada yang masih hidup maupun telah meninggal dunia. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Tuan-tuan, perempuan, muslimat rahimakumullah, kita menyambung kembali pengajian kita yang menggunakan kitab ayat-ayat suruhan ataupun ayat-ayat perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan masih lagi kita membicarakan tentang pada bab yang pertama ataupun pada perkara yang pertama, perintah daripada Allah Subhanahu wa taala tentang anak-anak ataupun waris kita yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung kembali pada bab yang pertama ini, perintah daripada Allah pada 5 perkara. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat-ayat yang diperturunkan di bawah ini menerangkan suruhan Allah kepada umat Islam supaya menunaikan hak dan tanggungjawab mereka terhadap anak-anak. Kita sambung kembali tentang tanggungjawab ataupun perintah daripada Allah Subhanahu wa taala terhadap anak-anak yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita ulang kembali menyusukan anak-anak. Ada perintah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menyusukan anak-anak. Dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-233 ada perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini kita telah bicarakan. Dan yang kedua, perintah memelihara anak-anak dengan baik. Dalam satu ayat perintah daripada Allah Subhanahu wa taala yang kita tahu dah,
Ya, bermula dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro waquduhan nasu wal hijarah. Itu daripada surah Tahrim ayat yang ke-6. Apa kata Allah? Maksudnya wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada neraka yang bahan-bahan bakarnya adalah manusia dan batu-bata. Dan neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat-malaikat yang keras dan kasar layanannya. Dan mereka tidak mendarakai kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam segala yang diperintahkannya kepada mereka, dan mereka pula siap melakukan segala yang diperintahkan, tetap melakukan segala yang diperintahkan. Ini juga perintah daripada Allah untuk memelihara anak-anak dengan baik. Ya, maknanya tuan-tuan, pelihara anak-anak kita dengan baik daripada sambaran sesan api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita tahu malaikat yang menjaga api neraka Allah Subhanahu Wa Taala ini layanan ini keras dan kasar, dan tetap akan melaksanakan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini usaha pada kita untuk memelihara anak kita dengan baik. Kemudian yang ketiga, perintah memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak. Ini juga dalam suratul At-Taghabun ayat yang ke-14. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya ada di antara isteri-isteri kamu dan anak-anak kamu yang menjadi musuh bagi kamu. Oleh itu, awasilah serta berjaga-jagalah kamu terhadap mereka. Dan kalau kamu memaafkan dan tidak mendirikan mereka serta mengampunkan kesalahan mereka, maka Allah akan berbuat demikian kepada kamu. Kerana sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Ini pendidikan. Maknanya ini paling penting pada kita tuan-tuan, tambah-tambah zaman kita hari ini. Ilmu tu. Ilmu yang terbaik adalah ilmu tentang Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu tentang akhirat, bukan kita meninggalkan dunia, tak. Bukan meninggalkan dunia, tapi ambil ilmu akhirat dan dunia akan ikut kita. Ini pendidikan yang awal pada anak-anak adalah pendidikan tentang agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ingat kembali apa yang kita bicarakan, awaludin ma'rifatullah, awal agama untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Diajarkan pada anak-anak kita. Ingat satu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, didiklah anak kamu mengikut zaman mereka masing-masing, tapi dengan meletakkan Al-Quran dan sunnah tu, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panduan dia. Ini didikan tentang ilmu. Ilmu ni penting pada kita. Sebab ilmu ni dia akan menentukan kehidupan kita di dunia dan di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kata Imam Asy-Syafi'i rahmatullah alaihi, ilmu ni ada dua. Satu ilmu dunia, satu ilmu akhirat. Dan barang siapa yang ingin selamat di akhirat, dia kena ada ilmu akhirat. Dan barang siapa yang ingin selamat di dunia, dia kena ada ilmu dunia. Dan barang siapa yang ingin selamat pada kedua-duanya, dunia dan akhirat, dia kena ada dua-dua ilmu, dunia dan akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, ada orang yang dia ada ilmu dunia, tapi dia tak ada ilmu akhirat. Ada orang yang dunia dia senang, tapi dia susah akhirat. Dia ada ilmu dunia, dia kaya raya, dia hidup mewah dengan ilmu dunianya, tapi takut-takut dia susah di akhirat sebab dia tak ada ilmu akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya dia senang dunia tapi dia susah di akhirat. Ada tak? Tetap ada kumpulan manusia yang ini. Dia senang dekat dunia. Dia senang daripada sudut kekayaan harta bendanya, melimpah ruah. Tapi dia hanya senang setakat di dunia je. Tapi dia susah di akhirat kalau dia tak ada ilmu akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama, orang yang senang dekat dunia tapi susah di akhirat. Yang kedua, ada orang yang susah di dunia tapi dia senang di akhirat. Dia susah dunia tapi dia senang di akhirat. Tok nenek kita, dia bukan belajar tinggi-tinggi macam kita. Tapi dia faham. Dia faham dengan ilmu yang ada pada dia. Dia faham dengan ilmu yang ada pada dia. Maknanya walaupun dia susah dekat dunia, tapi mudah-mudahan dia senang di akhirat. Itu yang kedua. Zaman tok nenek kita nak dapat ilmu bukan senang. Susah. Berbeza dengan zaman kita ini. Zaman kita ini nak dapat ilmu ni senang. Kalaupun sekarang ni kita tak boleh nak mengimarah ke majlis surau untuk duduk dan kuliah atas sekolah majlis ilmu, tapi ada sistem ini, ada kecanggihan sains dan teknologi ni.
di alam maya, kuliah online. Maknanya zaman kita ni nak cari ilmu tu mudah. Tapi faham tak dengan ilmu? Faham tak dengan ilmu? Ilmu ni dia kena faham. Ya, dan ilmu ni dia ada ni pasangan dia. Ilmu ni pasangan dia amal. Subhanallazi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah yang mentakbirkan dunia ni, langit dan dunia ni dengan apa? Dengan berpasang-pasangan. Allah Ta'ala ciptakan langit dan Allah Ta'ala ciptakan dunia sebagai pasangan ni. Allah Ta'ala ciptakan Adam alaihissalam dan Allah Ta'ala ciptakan pula Hawa sebagai pasangannya. Ada syurga, pasangan dia neraka. Ada dosa, pasangan dia pahala. Ada siang, pasangan dia malam. Dan bila ilmu, pasangan dia amal. Dan bila ilmu ni, pasangan dia amal pula. Ini pendidikan. Orang yang susah dekat dunia, tapi ada amalan dia dengan ilmu akhirat, maka dia senang di akhirat. Dan yang ketiga, orang yang senang di dunia dan dia senang juga di akhirat. Ini paling baik. Dia senang di dunia, dia senang di akhirat. Dia senang dengan dunia sebab dia ada ilmu dunia. Dan dia senang lagi di akhirat. Bila dia ada ilmu akhirat, maknanya dia dapat pada kedua-duanya. Dunia dia dapat, akhirat pun dia dapat. Dan yang keempat, orang yang susah di dunia, susah di akhirat. Dunia pun dia susah dan akhirat pun dia susah. Maknanya dia tak ada ilmu dunia dan dia tak ada ilmu akhirat. Maknanya dua-dua susah. Dan yang ini jadi pilihan kepada kita. Dan inilah yang akan kita tentukan pada kehidupan anak-anak dan isteri kita. Yang menentukan kita. Kita ni ayah ni. Ayah ni sebagai tunggak bagi keluarga kita nak tentukan. Nak tentukan kehidupan isteri dan anak-anak kita dengan apa? Dengan tarbiyah daripada kita tentang ilmu. Bukan sekadar untuk kita memberikan kehidupan yang baik dengan rumah yang besar, dengan kenderaan yang mencukupi, makanan, pakaian yang mewah-mewah. Tapi yang paling penting adalah pada sudut pendidikan. Sudut pendidikan dia akan menentukan kehidupan dunia dan di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang terbaik. Ini bukan sekadar hanya ilmu, tapi kefahaman tentang ilmu tu. Fahamlah. Bukan sekadar belajar. Kalau sekadar belajar, semua orang boleh belajar. Tapi kefahaman tentang ilmu. Ini usaha pada kita. Maka memberikan pendidikan yang terbaik. Bukan hanya pada anak-anak, tapi juga pada isteri. Sebab dia jadi tanggungan pada kita. Sebab tuan-tuan, kita takut nanti anak-anak dan isteri ni, dia akan jadi fitnah pada kita. Dia akan jadi fitnah pada kita nanti. Dengan sampai satu hari, dia akan jadi fitnah pada kita. Saat kita dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala di Yaumul Mahsyar, Allah Subhanahu Wa Taala ada anak dan isteri kita yang akan dakwa kita nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kaki kita sebelah lagi je, selangkah lagi untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi anak kita, isteri kita, dia dakwa kita nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Gagal daripada sudut pendidikan kita dengan anak-anak dan isteri kita. Yang ni yang kena jaga tuan-tuan, kena jaga betul-betul ni. Tak kira siapa kita pun. Ni takut didakwa. Di yaumul masya-Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap perempuan, setiap wanita di bumi Allah Subhanahu Wa Taala ni, dia boleh dakwa empat jenis lelaki. Setiap lelaki akan didakwa oleh apa? Empat wanita di yaumul masya-Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni boleh didakwa oleh empat wanita, empat perempuan. Antaranya isteri kita, anak-anak perempuan kita, adik-beradik perempuan kita dan ibu kita. Ni antara wanita yang akan dakwa kita nanti di yaumul mahsyar bila kita gagal dalam memberikan pendidikan akhirat. Suatu wanita ni, perempuan ini menjadi tanggungjawab amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selangkah lagi kaki kita untuk melangkah ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ada dakwaan daripada isteri dan anak-anak yang kita tinggalkan waktu dekat dunia. Yang ni usaha pada kita. Sebab tu tuan-tuan, memberikan ilmu dan kefahaman tentang ilmu, bukan sekadar untuk cari ilmu je, tapi kefahaman terlebih penting. Ada orang dia ni rajin cari ilmu tapi sudut kefahaman. Sebab faham tu penting. Itu yang ketiga. Yang ketiga maknanya perintah memberikan yang baik
kepada anak-anak. Kemudian perintah yang keempat, perintah bersederhana dan tidak mengasihi dalam mengasihi anak-anak. Ini dalam satu surah At-Taubah ayat yang ke-24. Maksud daripada ayat itu, kata Allah, katakanlah wahai Muhammad, jika bapa-bapa kamu dan anak-anak kamu dan saudara-saudara kamu dan isteri-isteri kamu dan kaum keluarga kamu dan harta benda yang kamu usahakan dan perniagaan yang kamu bimbang dan merosot dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, jika semuanya itu menjadi perkara-perkara yang kamu cintai lebih daripada Allah dan Rasulnya dan daripada berjihad kepada agamanya, maka tunggulah sehingga Allah mendatangkan keputusannya, itu azab siksanya, kerana Allah tidak akan memberi petunjuk pada orang-orang yang fasik, yang derhaka. Maknanya yang ini perintah bersederhana dalam mengasihi anak-anak. Maknanya bersederhana. Bukan kita nak berikan dia lalai dengan dunia, tapi sekurang-kurangnya bersederhana dengan dalam mengasihi anak-anak. Maknanya tuan-tuan meletakkan hukum Allah paling tinggi daripada hukum manusia. Islam ya'lu wa la yulai. Islam pasti diletakkan pada satu tempat yang lebih istimewa, lebih tinggi pada agama lain. Hukum yang lebih tinggi daripada hukum-hukum yang lain. Tak kira hukum mana meletakkan, kalau nak fahamkan tentang pada anak-anak kita. Apa yang paling kita takut dalam hidup kita ada Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan ketakutan tu pada Allah. Wala tahsyawun nas wahsyawni, kata Allah. Jangan kamu takut pada mana-mana manusia, tapi letakkan ketakutan itu hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak tanamkan pada jiwa anak-anak kita ni, takut kita yang pertama adalah takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ulama dipesan pada kita ada beberapa perkara tentang takut ini. Yang pertama, kata ulama, takutlah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Hadirkan rasa takut kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan nak hadirkan rasa takut ni, payah ni. Sebab tu didikan yang pertama daripada anak-anak nak letakkan takut pada Allah. Buat salah nanti akan ada balasan daripada Allah. Buat salah ni fahamkan pada anak-anak. Kalau kamu buat salah ni, ini balasannya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak fahamkan itu. Bukan mudah ni. Ini daripada sudut keyakinan, akidah, tauhid dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ada di antara kita hari ini yang lebih takutkan manusia lebih pada Allah Subhanahu Wa Taala. Di zaman ni, waktu-waktu kita ni diuji dengan pandemik COVID-19 ni, ada orang yang takut dengan COVID-19 ni lebih takutnya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bukan takut, cuma kita kena berwaspada, berhati-hati. Sebab tu ada SOP dan sebagainya. Ini usaha ikhtiar kita. Tapi janganlah sampai takut pada COVID itu lebih takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai tak solat dan sebagainya. Maknanya dia lebih takut COVID-19 ni lebih pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak letakkan takut. Yang pertama, takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni kadang-kadang tuan-tuan, kalau takut pada manusia, lebih takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Kata ulama, hadirkan rasa takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, hadirkan rasa takut ketika mana kita melakukan dosa. Bila melakukan dosa, bila kita hampir-hampir melakukan dosa, minta Allah Ta'ala hadirkan rasa takut tu. Rasa takut melakukan dosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita nak tanamkan dalam jiwa anak-anak kita. Bukan anak kita juga sama. Hampir-hampir ketika mana kita melakukan dosa, minta Allah Ta'ala hadirkan rasa takut tu. Ya Allah, takutnya untuk melakukan dosa. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, kata ulama, takut dengan azab, balasan daripada Allah, siksaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Siksaan yang paling pedih, yang paling keras, yang paling kasar, siksaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dekat dunia ni tuan-tuan, yang Allah Ta'ala hadirkan kepada kita, dia bukan balasan, bukan itu cuma sebagai peringatannya. Wala nuziqannahu minal azabil adna dunal azabil akbaril alahum yaji'un, kata Allah. Dan demi sesungguhnya dekat dunia ni kami akan merasakan manusia itu siksaan yang kecil. Siksaan yang kecil ni sebagai peringatan daripada kita, peringatan daripada Allah Subhanahu, peringatan. Bukan balasan tak, sebab semua balasan daripada apa yang kita usahakan, yang kita lakukan dekat dunia ni,
dia akan dipertanggungjawabkan di yaumul mahsyar. Balasan dia di yaumul mahsyar Allah Subhanahu wa taala, bukan kat dunia. Dunia ni sebagai peringatannya pada Allah. Balasan mana? Balasan di yaumul mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab yang ini rahmat dan kasih sayang Allah pada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana umat istimewa kita ni, umat istimewa. Ya, semuanya akan dihitungkan di yaumul mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti umat-umat yang terdahulu. Kalau umat-umat yang terdahulu tak buat dosa, ya Allah Taala balas ketika itu. Buat dosa, ya Allah Taala balas ketika itu. Tapi istimewanya gitu umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dosa, setiap dosa yang kita lakukan dengan Allah Subhanahu wa taala ni akan dihitungkan di yaumul mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Melainkan pada dua perkara kata Rasulullah. Melainkan pada dua perkara kata Allah. Pertama, dosa kita pada mak ayah kita. Kemudian dosa kita melakukan perbuatan zina. Yang dua ini Allah akan balas dekat dunia. Cuma cepat atau lambat itu hak Allah, urusan Allah. Tapi yang dua ni kata Allah aku balas dekat dunia. Pertama, dosa kita derhaka pada kedua ibu bapa kita. Yang kedua, dosa ketika mana manusia melakukan perbuatan zina. Sebab tu kata ulama, hadirkan rasa yang ketiga ni, hadirkan rasa apa? Hadirkan rasa takut nak. Takut dengan azab, takut dengan balasan, takut dengan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Nak hadirkan rasa takut. Kemudian yang keempat kata ulama, takut mana? Takut ketika mana kita dimatikan dalam keadaan tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Letakkan rasa takut. Takut nanti kita dimatikan dalam keadaan kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Takutlah. Sebab di sinilah penentuan kehidupan kita nanti ketika mana berada di yaumul mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Waktu bila? Waktu sakaratul maut ni. Kalau dalam waktu sakaratul maut nanti mudah-mudahan Allah Taala matikan kita minta pada Allah mati dalam keadaan husnul khatimah, mati yang baik, mati yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Mati dalam keadaan kita sempat menyebut kalimah Allah, beriman dengan Allah. Takut nanti yang kita takut, yang kita khawatir ketika mana saat kita berada di ambang sakaratul maut, dipisahkan antara roh dan jasad kita dalam keadaan kita lupa pada Allah. Kemudian yang kelima takut takut bercerai, berpisah dengan Allah Subhanahu wa taala. Takut orang yang sentiasa melupakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita panggil keadaan tiga kategori yang kita panggil abai, cuai, lalai, abai dan cuai. Dalam tiga keadaan tu ada orang yang lalai, ada orang yang cuai, ada orang yang abai. Dia ada beza antara lalai, abai dan cuai tu. Dia ada beza. Yang ni kita nak letakkan rasa takut pada anak-anak kita. Tentang apa? Takut dengan Allah Subhanahu. Buat sesuatu akan ada balasan daripada Allah. Buat baik akan ada balasan baik daripada Allah, dan buat jahat akan ada balasan jahat daripada dosa daripada Allah Subhanahu atas kesalahan yang kita lakukan. Azab daripada Allah. Yang ini. Mana bersederhana dalam mengasihi anak-anak. Salah tetap salah. Yang benar tetap kita benarkan, yang salah tetap kita salah. Kita tak nak satu hari nanti bila kita terlalu manjakan anak-anak kita, bila kita terlalu meletakkan kemewahan pada anak kita, takut satu hari nanti dia akan jadi fitnah pada kita. Sebab tu kita nak selamat dekat dunia ni, dan kita juga nak selamat di yaumul mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anak isteri yang ada pada kita, dia tak akan jadi fitnah pada kita. Bahkan dia akan menjadi pertolongan pada kita. Tuan-tuan, bila kita mati nanti ada tiga perkara yang akan tinggalkan kita. Bila kita mati nanti ada tiga perkara yang akan kita tinggalkan. Yang pertama, harta benda kita. Harta benda kita ni bila kita mati dia akan tinggalkan kita. Jawatan kita, pangkat kita, kedudukan kita. Itu pertama benda yang akan tinggalkan kita bila kita mati nanti. Besar mana pun pangkat kita, tinggi mana pun jawatan kita, banyak mana pun harta yang kita kumpulkan, bila kita mati dia akan tinggalkan kita habis. Yang kedua yang akan tinggalkan kita, isteri dan anak-anak kita. Macam mana sayang pun isteri kita dengan kita, macam mana sayang pun anak-anak kita dengan kita, paling-paling jauh pun dia akan iringi kita sampai ke tanah kuburannya. Lepas tu dia balik
Habis itu dia balik. Apa yang akan bawa, yang akan ikut kita nanti itu daripada sudut amal ibadah kita dengan Allah. Kemudian ilmu yang bermanfaat, sedekatun jariah kita. Dan itu doa anak-anak yang soleh. Doa anak-anak yang soleh. Dan mudah-mudahan yang ini jadi bekalan pada kita nanti, bukan menjadi fitnah, tapi ada doa daripada anak-anak yang soleh pada kita untuk mengiringi kita nanti. Sebab tuan-tuan, saat bila manusia itu berada dalam alam barzah Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mana kita berada dalam alam barzah Allah, seperti mana kata Rasulullah, kamu sedang lemas di lautan yang dalam. Maknanya orang yang berada dalam barzah ni umpamanya, kata Rasulullah, seperti mana orang yang sedang lemah di lautan. Tenggelam timbul. Dan yang berada dalam kuburan itu hanya menanti satu perkara, yang namanya doa daripada waris-waris yang ditinggalkan, anak-anak soleh dan solehah yang kita tinggalkan, isteri-isteri soleh yang kita tinggalkan. Yang ini yang jadi kekuatan. Dengan amalan yang kita bawa, mudah ada doa daripada orang-orang yang kita tinggalkan, isteri dan anak-anak kita. Seperti mana ketika mana orang yang lemah itu diberikan pelampung. Tengah kita tenggelam timbul, orang bagi pelampung pada kita. Apa kita rasa? Ya Allah, leganya, syukurnya. Sebab ada pelampung penyelamat pada kita. Sama dengan ketika mana kehidupan kita berada di alam barzah Allah Subhanahu Wa Taala. Saat itu amalan yang kita bawa mungkin cukup, mungkin tak cukup, tapi ada pula pertolongan, bantuan daripada anak-anak yang kita tinggalkan, anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah ni yang kita tinggalkan, yang dia jadi bantuan pada kita, yang waktu dekat dunia kita didik dia, kita ajar dia dengan agama Allah, kita letakkan ketakutan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukan jadi fitnah pada kita bila kita mati, tapi dia jadi pembantu pada kita nanti ketika mana kita berada dalam alam barzah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu didiklah anak-anak dengan ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kelima, perintah untuk membagikan harta pusaka kepada anak-anak. Ini perintah untuk membagikan harta pusaka ada dalam surah An-Nisa ayat yang ke-11 tentang pembahagian harta pusaka. Maknanya kita yang ada harta benda ni tuan-tuan. Tuan-tuan yang banyak harta benda, hasil usaha kita sewaktu dekat dunia ni, dan Allah Ta'ala anugerahkan kita dengan harta yang melimpah ruah, mana ada pembahagian. Tak kira kita nak buat macam mana pun. Nak faraid pun boleh, nak wasiat ke, nak hibah ke, tu tak ada masalah sebab harta kita. Sebab harta kita agihkan pada anak-anak kita. Tak kira lah macam mana. Ada yang nak faraid, ada yang nak wasiat, ada yang nak hibah. Dia ada perbezaan di antara itu. Dia ada perbezaan di antara wasiat, hibah dan juga faraid. Tapi semuanya dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pulang pada kita lah. Harta-harta kita. Kita nak bagi cara macam mana itu hak pada kita. Tapi sekurang-kurangnya ada harta benda yang kita tinggalkan pada anak-anak kita. Kita cari kehidupan dekat dunia ni. Harta benda yang kita cari kat dunia bukan untuk kita pun, tapi untuk waris-waris yang kita tinggalkan. Tapi jangan sampai melupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kita mengumpulkan harta benda, jangan sampai kita melupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang tuan-tuan bila dia dalam bab mengumpulkan harta ni, dia cari harta ni macam nak lupa pada akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bukan apa ustaz. Waktu inilah ustaz. Waktu tengah-tengah inilah saya usaha dari hidup saya kerja pagi petang siang malam ustaz, bukan apa, untuk kumpulkan harta benda ni ustaz. Sekurang-kurangnya ustaz, bila saya mati nanti ustaz, ada harta benda yang saya tinggalkan untuk anak isteri saya. Taklah nanti anak isteri saya ni jadi orang yang merempat, orang yang susah daripada sudut harta bendanya. Cukup saya tinggalkan semua. Saya tak kata salah, tapi jangan sampai meninggalkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, meninggalkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang kita takut macam tu, siang malam pagi petang kita kerja, kita kumpul dunia, kita kumpul harta benda kita sampai kita lupa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni yang salah, Tak salah nak kumpul harta benda. Tak salah.
Tapi ingatlah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita penat dekat dunia ni. Siang kita penat, malam kita penat. Kita mengumpulkan harta benda dunia. Dengan harapan kita nak rehat nanti di alam barzakh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah penat dekat dunia. Cari dunia, lupa pada hadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Harapan kita nak rehat dalam alam barzakh. Tapi takut dia hanya sekadar tinggal harapan. Biarlah kita penat dekat dunia ni, penat dengan dunia, penat pula lagi untuk cari akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dalam alam barzakh nanti kita direhatkan dengan rehat yang sebenar-benarnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak salah nak kaya tak ada insya-Allah. Tapi jangan sampai meninggalkan urusan agama kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Carilah harta. Tak ada insya-Allah. Kemudian wasiatkan. Tu tak ada insya-Allah tuan-tuan, ada satu perkara yang perlu kita wasiatkan kepada anak-anak. Ada satu perkara yang bila kita mati nanti tuan-tuan, keadaan tu akan berlaku pada semua manusia. Pada semua manusia. Saya tak kata salah daripada wasiat teman, tapi wasiatkan satu perkara. Saya ingat pesan arwah tuan guru saya dulu, wasiatkan pada anak kita ni pada satu perkara. Perkara yang mana? Kata tuan guru, bila manusia, bila kita mati nanti, ada pada 4 keadaan ketika mana kita telah menjadi jenazah, kita minta segala urusan itu dilaksanakan oleh anak-anak kita, cucu-cucu kita, waris-waris yang kita tinggalkan. Pada 4 perkara. Yang pertama, ketika kita dimandikan. Wasiatkan pada anak-anak kita tuan-tuan. Waktu kita mati nanti, waktu jenazah kita dimandikan, kita tak nak orang lain yang mandikan, uruskan jenazah kita. Yang ni kan kadang wasiat yang kita lupa ni, kita wasiat daripada sudut harta benda dah. Tapi wasiat yang ni, wasiat pada anak-anak kita, bila kita mati nanti, urusan penyempurnaan jenazah tu kita tak ada orang lain uruskan, melainkan keturunan kita, waris yang kita tinggalkan. Yang pertama ketika mana kita dimandikan, tak nak orang lain. Kita nak anak cucu kita, dan tuan-tuan, kita akan merasa kecewa nanti. Kita akan merasa menyesal nanti. Kita akan rasa marah nanti. Ketika mana kita mati nanti, urusan itu diberikan pada orang lain, bukan keturunan kita, bukan waris yang kita tinggalkan yang sempurna. Waktu itu kita akan marah. Kita akan menjerit. Tapi waktu itu jeritan kita tidak akan didengari oleh anak-anak cucu kita. Waris yang kita tinggalkan, dia tak dengar dah sebab kita mati dah. Tapi waktu itulah kita rasa menyesal sana. Aku tak ada orang lain yang mandikan jenazah aku. Aku tak ada. Aku nak anak cucu aku. Aku nak kamu yang mandikan. Kamu 13 beradik. Aku boleh mandikan. Sekarang ni, aku seorang diri je. Tak kalah kamu 13 beradik tak boleh mandikan aku. Yang ini. Yang ini akan kita kata nanti. Tapi waktu tu, anak kita tak dengar dah. Kita akan rasa marah, rasa menyesal. Aku boleh mandikan kamu 13 beradik, tapi kamu tak boleh mandikan aku. Yang sebab tu wasiatkan pada anak. Waktu kita mati di jenazah, kita tak nak dimandikan orang lain. Nak anak cucu kita yang mandikan waris yang kita tinggalkan. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu jenazah kita dikafankan pun kita tak nak orang lain. Maknanya keseluruhan tu, kamu kita yang buat. Waris yang kita tinggalkan. Aku boleh pakaikan baju untuk kamu. Tapi takkanlah waktu terakhir aku dekat dunia ni, kamu tak boleh pakaikan pakaian yang terakhir aku ni. Untuk aku berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu tu kita akan rasa kecewa sangat. Yang kedua. Kemudian yang ketiga mana jenazah kita disolatkan. Solat tuan-tuan, waktu kita solat nanti kita tak nak orang lain. Kita nak anak kita. Anak lelaki kita yang akan jadi imam ketika mana jenazah kita disolatkan. Tak kira lah ada ulama besar mana pun yang hadir. Tak kira lah ada tuan guru yang hebat mana pun, yang paling layak, yang paling afdal, yang paling aula adalah yang anak lelaki kita. Kita tak nak orang lain waktu tu. Kalau lah orang lain, kita akan rasa menyesal. Kita akan kata apa? Aku boleh hantar kamu belajar sampai luar negara. 3
3-4 tahun. Ini untuk solatkan jenazah aku pun kamu tak ada. Yang ni tuan-tuan, antara rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingat dalam satu saya sama ada saya tak pasti sama ada hadis ataupun kata-kata hikmah para ulama yang mengatakan antara kelebihan bagi anak-anak yang menyempurnakan solat jenazah bagi kedua ibu bapanya, jenazah itu akan dipermudahkan laluan yang menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekiranya yang mengimamkan solat jenazah itu adalah anak-anak si mati, maka ada satu laluan yang dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mak ayah, laluan yang menuju ke syurga. Kalau ketika mana mati nanti yang menjadi imam solat jenazah itu adalah salah seorang daripada waris-waris yang ditinggalkan. Itu di antara kelebihan. Saya tak pasti sama ada hadis ataupun kata-kata hikmah. Nanti saya akan buat semakan balik. Tapi pernah ada seorang tuan guru yang menceritakan di antara kelebihan bagi anak-anak yang menyempurnakan solat jenazah bagi ibu bapa. Ketika mana saat ibu bapa kita nak mati nanti. Maknanya itu kelebihan. Kelebihan. Maknanya paling baik, paling afdal adalah anak kita. Kita tak ada orang lain. Yang paling melainkan kalau tak ada anak lelaki, tu kita letaklah pada adik-beradik ke, anak saudara ke, pak saudara ke, itu cerita lain lah. Kita ada anak lelaki. Ada anak lelaki, dia paling baik. Dia paling afdal. Itu yang 3. Kemudian yang keempat, ketika mana saat jenazah kita nanti dimasukkan ke liang lahat. Dan kita tak ada orang lain yang uruskan. Kita tak ada orang lain. Kita nak anak-anak cucu kita yang duduk dalam lubang kubur tu yang sambut jenazah tu. Kita bukan nak duduk atas tak. Kita nak masuk dalam ni. Nak masuk dalam lubang kubur tu. Nak sambut jenazah mak kita, ayah kita. Tu saat terakhir kita pegang dia. Saat terakhir kita peluk dia. Kita letak je dia dalam liang lahat, dia habis. Tapi hari ni berapa ramai orang, berapa ramai di kalangan kita yang anak-anak ni yang nak duduk, yang nak masuk bawah tu, yang nak sambut jenazah mak ayah kita nanti. Kita tak nak orang lain. Dan kalau urusan tu diberikan pada orang, waktu tu juga kita akan rasa menyesal. Menyesalnya aku. Ni saat terakhir ni. Terakhir dah, lepas ni tak ada dah. Saat terakhir aku diusung, dibawa masuk dalam liang kubur ini. Kamu masih lagi duduk di atas. Kenapa kamu tak nak turun bawah ni? Sambut jenazah aku. Peluk aku ni. Ni kali terakhir kamu dapat peluk aku. Lepas ni kamu tak dapat peluk aku dah. Waktu tu. Tapi apa ramai di kalangan kita. Di kalangan kita ni yang sebagai anak. Yang sanggup nak turun ke bawah tu. Itulah kali terakhir nanti. Waktu tu kita akan kita yang mati, kita akan rasa menyesal. Kita nak pesan, ingat kali ni, bukan kali ni kamu datang. Ingat lepas ni datang, ziarah aku jangan lupa. Sebab inilah rumah aku sekarang ni. Ini rumah. Aku akan diami sehinggalah bertemu kembali dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana diaman Masya Allah. Ini rumah aku sekarang. Ingat datang ziarah aku. Kita nak pesan, ni pada 4 perkara. Wasiat harta benda itu satu perkara yang lain, tapi ini wasiat daripada sudut penyempurnaan. Ketika mana kita mati nanti, maknanya semua urusan itu dilakukan, disempurnakan oleh waris-waris yang kita tinggalkan. Yang ni kadang-kadang kita lupa. Kita wasiat daripada sudut harta benda itu, kita tak lupa, saya tak kata salah. Bagi kita yang ada harta benda, tak kira lah banyak ke sedikit ke, tapi ada yang kita wasiatkan pada anak-anak yang kita tinggalkan, waris yang kita tinggalkan. Jangan lupa juga. Jangan lupa juga kata Rasulullah SAW, jangan lupa juga wasiatkan ni 4 perkara ni. Yang ini kita lupa nanti. Wasiat awal-awal. Sebelum kita meninggal tu wasiat. Ni kena ingat. Ni kamu semua ingat. Esok waktu mak mati nanti, waktu ayah mati nanti, kami tak nak orang lain yang uruskan jenazah kami. Kami nak kamu semua yang uruskan jenazah kami. Umur ramai 13 beradik dengan anak-anak, dengan cucu-cucu aku takkanlah tak boleh nak uruskan jenazah kami nanti bila kami mati. Yang ni wasiat. Wasiat awal-awal. Wasiat, sebab bila wasiat dia perkara yang wajib disempurnakan. Atas wasiat yang betul lah. Wasiat yang boleh disempurnakan, jangan wasiat yang muka-muka pula.
Jangan wasiat esok bila aku nanti simpan dah 2-3 hari dulu ya. Itu tak boleh lah. Maknanya wasiat yang baik yang tidak menyalahi agama Allah itu disempurnakan. Ada kewajipan disempurnakan. Maknanya tak salah daripada sudut harta benda, tak salah untuk kita wasiatkan, untuk kita wariskan harta yang kita cari selama hidup kita. Kita cari harta, kita kumpul harta kita banyak-banyak. Maknanya kita akhirnya kita wasiatkan, kita serahkan kepada anak-anak kita. Tak ada salah, mudah-mudahan dia akan memberikan bantuan juga kepada kita. Kemudian jangan lupa je wasiat daripada sudut apa? Pada sudut ketika mana kita nanti berhadapan dengan Allah Subhanahu penyempurnaan, daripada sudut ketika mana kita menjadi jenazah nanti disempurnakan keseluruhannya oleh anak-anak yang kita tinggalkan itu antaranya. Maknanya itu 5 perkara tuan-tuan daripada perintah Allah. Yang pertama mengenai anak-anak, yang pertamanya menyusukan anak-anak, kita ulang, menyusukan anak-anak. Yang pertama. Kemudian yang kedua memelihara anak-anak dengan baik. Kemudian yang ketiga memberi pendidikan yang baik kepada anak-anak. Kemudian yang keempat bersederhana dalam mengasihi anak-anak. Kemudian yang kelima membahagikan harta pusaka kepada anak-anak. Membahagikan harta pusaka. Yang ini paling baiknya janganlah ada di antara kita nanti yang ada waktu pembahagian harta pusaka itu ada anak-anak yang menjadi pilihan pada kita. Ada juga yang macam tu, tapi kita nak buat macam mana? Sebab tu tuan-tuan dia ada beza antara pada sudut faraid ataupun daripada sudut wasiat. Kalau faraid ini dia akan memberikan kelebihan pada lelaki pada 2 bahagian. Nanti ada orang yang tanya, kalau macam tu tak adil Ustaz, kami ni perempuan 1 bahagian, lelaki dapat 2 pula. Tapi tuan-tuan, itulah keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Lelaki yang dapat 2 ni bukan untuk dia tau, dia dapat 2 ni untuk keseluruhan orang yang jadi tanggungan pada dia. Maknanya harta tu dia kongsi pula dengan anak isterinya, dia ada tanggungjawab di situ, sebab tu bagi dia 2. Tapi 1 yang ada perempuan tu hak pada dia, mutlak pada dia. Hak mutlak pada dia. Dia hak mutlak pada mana dia tak payah bagi pada sesiapa, tak payah kongsi pada sesiapa pun. Itu hak mutlak pada dia 1 bahagian. Tapi lelaki dapat 2 bahagian pun dia ada tanggungan dia. Siapa tanggungan? Isteri dan anak-anak dia. Sebab tu bagi lebih pada dia. Bukan untuk dia seorang tu, tapi untuk diagihkan pada anak dan isterinya. Mana ada tanggungjawab di situ. Bukan untuk dia pelahap seorang-seorang, dia ambil seorang-seorang tu. Tapi perempuan, dia dapat 1 bayi, itu hak untuk dia. Hak mutlak pada dia. Dia tak payah nak bagi suami nak kongsi-kongsi, tak payah. Itu hak mutlak pada dia. Itu keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada sudut wasiat pun boleh ke wasiat? Mungkin ada di antara kita, mungkin ada di antara anak-anak kita nanti yang kehidupan dia tak sama. Mungkin ada kehidupan kita tak sama. Tak sama. Ada orang yang mungkin ada di antara anak kita, dia hidup dia mewah. Kemudian ada pula di antaranya hidup dia susah sikit. Salah tak kalau kita nak lebihkan sikit pada yang susah? Tak salah. Tak salah. Cuma kita bagi penerangan je. Mak lebihkan sikit pada kakak kamu ni, sebab kakak kamu ni susah sikit hidupnya, suami dia pun bukan kerja baik, bagus sangat, hebat ni, hebat sangat, kamu ni, kehidupan kamu yang lain ni semua dah baik dah, tapi kakak kamu ni susah sikit, anak dia pun ramai, suami dia pun kerja tak lah, gaji besar, mak lebihkan sikit. Salah dah tak salah, sebab tu apa, harta mak ayah itu dia nak bagi pada anak-anak yang mana lebih, itu hak dia. Mungkin dia akan bagi lebih sikit pada yang susah tu, terpulang pada tuan yang punya harta. Jangan kita kata ni tak adil, ni tak, itu hak mak dan ayah kita ni terima je. Dan kita yang sebagai mak ayah sekarang ni usaha pada kita untuk memberikan pendidikan yang baik. Tu yang ketiga, memberikan pendidikan yang baik, mengasihi anak-anak, dan yang akhirnya membahagikan harta pusaka kepada anak-anak itu. Tanggungjawab ataupun amanah daripada Allah Subhanahu pada perkara yang pertama mengenai anak-anak. Habis di situ tuan-tuan. Habis di situ. Kemudian masuk pada bab yang kedua. Pada bab yang kedua ni insya-Allah kita akan sambung mengenai bab yang kedua ni, bab anak angkat. Tadi anak yang bab yang kedua ni anak angkat. Dia ada beza pula anak dan anak angkat. InsyaAllah kita akan sambung bab anak angkat ni pada pertemuan kita yang akan datang. Kita sambung pada bab anak-anak yatim.
Banyak anak ni pun banyak ni. Ada anak-anak kita sendiri, kemudian anak angkat, kemudian anak yatim. Dia ada 3 perkara. Anak angkat, anak yatim. Dia ada beza pula pada situ. Sama juga dengan dia ada beza antara ibu kandung, ibu tiri, ibu mertua ataupun ibu susuan. Dia ada beza situ. Maksudnya sudut anak ni pun dia ada beza. Anak kandung, anak angkat ataupun anak yatim. Dia ada beza pada situ. Itu amanah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sama je beza dengan ibu. Ada orang yang dia ada ibu kandung, dia ada ibu mertua, dia ada ibu tiri dan dia ada ibu susuan. Ada 4 ibu. Ada 4 ibu. Bezanya kata Rasulullah, bezanya ibu 4 ibu ni, bezanya daripada sudut kalimah dia je, bezanya daripada sudut kalimah dia. Tapi daripada sudut satu perkara yang namanya dosa pahala, dia sama. Dosa kita pada ibu mertua kita, dosa kita pada ibu susuan kita, dosa kita pada ibu tiri kita sama tarafnya dengan dosa kita pada ibu kandung kita. Cuma daripada sudut kalimah itu berbeza. Cuma tuan-tuan, kalau kita berdosa dengan ibu kandung kita, maknanya kalau dosa dengan pada ibu kandung ni mudah diampunkan, dimaafkan. Sebab ibu kandung kita ni anak dia 9 bulan dalam rahim ibu kita, dosa macam mana pun insya-Allah akan diampunkan oleh ibu kita, ibu kandung. Tapi kalau dosa kita dengan ibu tiri kita, dengan ibu mertua kita, dengan ibu susuan kita, yang ini payah sikit sebab bukan anak kita pun. Bukan anak kita pun, bukan anak aku pun. Menantu aku je. Biar dijawab esok di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya daripada segi istilah dia sama sebutan tu ibu, tapi daripada dia berbeza. Daripada segi istilah dia berbeza. Tapi pada ketika mana melakukan dosa, taraf dia sama. Sebagaimana kita melakukan dosa pada ibu kita, sama kalau kita melakukan dosa pada ibu susuan, ibu kandung, ibu mertua dan sebagainya. Maknanya sama juga dengan anak tadi, dia ada beza antara anak kandung, anak angkat dan juga anak-anak yatim. Ini daripada sudut amanah daripada Allah Subhanahu dengan 3 kategori anak, iaitu anak kandung, anak angkat dan anak yatim. Dan insya-Allah kita akan bicarakan mengenai perintah yang kedua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Anak itu anak-anak angkat yang juga diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ada dalam hidup kita ni orang yang tak ada anak, dia ambil anak angkat. Salah dah tak salah. Tapi ada juga pada sudut amanahnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sekadar yang dapat kita kongsikan tuan-tuan pada pertemuan kita pada pagi hari ini. Dan mudah-mudahan ada kebaikannya, ada manfaat yang boleh kita ambil, yang baik tuan-tuan ambil, yang salah kita buang daripada sudut kehidupan kita, dan mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah tempatkan kita nanti dengan rahmat kasih sayang Allah di syurga-syurga Allah Subhanahu Wa Taala untuk menikmati apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Radhiyallahu anhum wa radu'an zalika liman khasya rabbah. Jangan kamu ragu-ragu dengan aku, kata Allah. Aku redha dengan kamu dan kamu redha dengan aku. Dan masuklah kamu ke syurgaku, nikmatilah apa yang telah aku janjikan pada kamu, kata Allah. Mudah-mudahan kita di antara hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang dengan rahmat kasih sayang Allah Taala pilih kita untuk berada di syurga-syurga Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita akan himpunkan rahmat kasih sayang Allah di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih tuan-tuan yang sudi mendengar kuliah pada pagi hari ini. Mudah-mudahan semuanya mendapat barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kesempurnaan milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kelemahan, kekurangan sifat kita sebagai manusia biasa kita tangguhkan dengan tasbih kifarah dan suratul As. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.